Selamat sejahtera semua, kita bertemu lagi dalam pembelajaran RBT tingkatan 3 dalam topik 2.1.5 yaitu menyediakan jadwal kerja. Baik, sebelum kita menyediakan jadwal kerja, kita coba tengok dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan jadwal kerja ini. Baik, jadwal kerja ini ialah satu perancangan aktiviti yang dipersembahkan dalam bentuk jadwal. Kita akan coba tengok ini nanti dalam contoh jadwal yang akan saya nyatakan nanti. Yang kedua, perancangan yang dibuat berdasarkan senarai aktiviti dan tempo masa yang diperuntukkan untuk melaksanakan setiap aktiviti yang disenaraikan. Dan yang ketiga, perancangan jadwal kerja yang sistematik membolehkan pelaksanaan kerja berjalan lancar, teratur, sistematik, dan mengikut masa yang telah ditetapkan. Baik, coba kita tengok pula macam mana kita menyediakan jadwal kerja. Di sini dinyatakan ada 5 garis panduan untuk menyediakan jadwal kerja. Yang pertama sekali adalah menentukan aktiviti yang perlu ada dalam jadwal tersebut. Kita akan tentukan apa aktiviti yang akan kita lakukan untuk melaksanakan projek tersebut. Yang kedua, kita kena menyusun aktiviti mengikut urutan. Aktiviti yang kita telah rancang itu, kita hendaklah mengetahui mana satu yang perlu kita dahulukan untuk dilaksanakan dan mana aktiviti yang seterusnya. Yang ketiga, kita kena menganggarkan tempo masa untuk melaksanakan untuk setiap aktiviti. Maksudnya di sini untuk satu aktiviti tersebut kita telah tentukan berapa masa yang diperuntukkan untuk aktiviti itu dilaksanakan. Yang keempat adalah menganggarkan sumber yang diperlukan untuk setiap aktiviti. Oke. Sebagai contohnya, sumber untuk melaksanakan satu aktiviti mungkin dia perlukan 2 orang pekerja ataupun lebih. Ini sebagai contoh sahaja supaya kerja itu boleh disiapkan dalam tempo masa yang telah ditetapkan. Oke, itu sebagai contoh sahaja. Oke, yang kelima, kita kena menganggarkan kos dan menyediakan budget bagi projek tersebut. Oke, jadi dari segi masa dan juga sumber yang kita sudah coba anggarkan, kita terjemahkan pula dalam bentuk kos. Berapa yang perlu disediakan untuk menyiapkan projek tersebut. Baik, ini adalah contoh jadwal kerja dalam bentuk carta Gantt, tapi tulisan dia agak kecil. Kita tengok di sini, ini adalah aktiviti mengikut urutan dan ini adalah tempo masa yang telah ditetapkan. Kalau kita tengok di sini, dia sediakan mengikut minggu, daripada minggu pertama sampailah ke minggu ke-22. Oke, ini adalah contoh jadwal kerja dalam bentuk carta Gantt tadi yang telah diperbesarkan. Coba tengok aktiviti 1 sehingga 4. Dia sudah senaraikan aktiviti dan dinyatakan berapa masa yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Oke, aktiviti ini tidak semestinya sama untuk semua projek. Oke, untuk aktiviti kedua dia gunakan 2 minggu. Oke, 2 minggu. Aktiviti ketiga dia letak 1 minggu dan aktiviti keempat dia letak 4 minggu. Maksudnya melakar reka bentuk ini perlu memakan masa yang agak lama. Ini sebagai contoh saya.
Activity yang seterusnya adalah penyediaan mockup ataupun model. Di sini dia anggarkan masa 4 minggu. Oke, ada 4 minggu. Menetapkan bahagian alatan yang diperlukan. Oke, di sini dia nyatakan 2 minggu. Mencari pembekal dan bahan dan alatan 2 minggu. Membuat pesanan juga 2 minggu, dan mendapatkan bekalan juga 2 minggu. Oke. Dan activity yang seterusnya kita tengok di sini. Activity yang ke-10, mengukur, menanda dan memotong bahagian-bahagian produk serta memasang bahagian-bahagian produk. Di sini dia ambil masa 5 minggu. Kemasan 1 minggu, pengujian dan penilaian kefungsian 1 minggu, dan kerja siap dan seterusnya membuat dokumentasi untuk tuntutan bayaran 2 minggu. Jadi kesemua tempo yang diperlukan untuk menyiapkan proyek tersebut dalam jadwal carta Gantt ini adalah selama 22 minggu. Jadi itu adalah contoh jadwal kerja dalam bentuk carta Gantt. Oke, coba kita tengok pula apa tujuan untuk menghasilkan jadwal kerja. Yang pertama sekali adalah untuk mengelakkan kerugian masa dan juga kos. Oke, yang kedua untuk mengawal sumber tenaga, dan ketiga adalah untuk mengelakkan pembajaran, dan keempat untuk menguruskan bahan mentah secara sistematik. Baik, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, dan saya harap apa yang saya telah sampaikan tadi dapat Anda pahami. Dan jangan lupa kongsikan video ini dengan rakan-rakan Anda yang lain dengan menekan butang share, dan jangan lupa tekan butang lonceng untuk subscribe supaya video ini dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Oke. Sekian, terima kasih.